Masuk ke bilik Hazwan, terkejut melihat Hazwan yang terlantar di atas katil. Nu bertanya kepada Hazwan apa yang terjadi kepadanya. Kenapa dia boleh terlantar seperti itu dengan tangan yang bengkak dan penuh dengan luka-luka kecil? Malam Sama Official. Kisah ini terjadi dekat dengan kawan baik aku. Selepas SPM daripada menganggur, Nu dan Hazwan buatlah keputusan untuk bekerja sambil menunggu result SPM pada bulan Februari nanti. Hendak merasa duit titik perlu sendirilah katakan. Kebetulan Avin salah seorang dari rakan mereka bekerja dekat kawash milik bapa dia. Jadi Nu dan Hazwan pun mintalah kerja dengan Awin. Dijadikan cerita, Hazwan ni memiliki satu sifat yang agak berani berbanding dengan Nuh. Pada mulanya mereka bekerja dengan sangat rajin dan dedikasi. Namun darah muda yang ada pada mereka membuatkan mereka belajar sesuatu yang baru di situ. Pada mulanya semua baik-baik sahaja. Apabila kereta datang, mereka akan bekerja sama untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kepuasan para pelanggan. Namun Hazwan selalu mengambil kesempatan untuk vacuum duit shilling yang ada di dalam kereta pelanggan. Kelakuan Hazwan ini selalu ditegur oleh Nuh, namun tidak diendahkan. Pada satu hari, datanglah sebuah van. Sebelum ini, mereka tidak pernah melihat pun van itu datang ke kawash tersebut. Ini merupakan kali pertama mereka melihat van itu datang ke situ. Seperti biasa, mereka terus menyapa pelanggan tersebut. "Luar dalam kah, bos?" tanya Nuh. Pemilik van itu berbadan agak sederhana dan beraut wajah yang agak bengis. Hanya menganggukkan pertanyaan Nuh. Seperti biasa, Nuh membersihkan bahagian luar dan Hazwan membersihkan bahagian dalam. Bila Hazwan membuka van tersebut, satu bau yang sangat pelik menusuk hidung mereka berdua. Mereka saling menjeling di antara satu sama lain. Namun, mereka memutuskan untuk meneruskan tugas mereka dan tidak mengendahkan bau tersebut. Namun, seperti kebiasaan Hazwan, dia akan mengambil kesempatan untuk vacuum segala duit shilling yang terletak berhampiran dengan dashboard kereta. Hazwan berani melakukan perkara ini kerana tidak pernah ditegur oleh customer sebelum ini. Dan dia juga tidak pernah ditegur oleh Avin. Kali ini sesuatu yang di luar jangkaan Hazwan. Ketika dia memvacuum kawasan tersebut, dia terlihat sesuatu yang dibalut dengan kain berwarna putih, berukuran duit shilling. Bungkusan itu kelihatan agak bertanah dan kotor. Ia kelihatan bercampur dengan duit shilling yang berada di kawasan dashboard tersebut. Hazwan terus memvacuum segala duit shilling yang ada di dashboard tersebut sehingga licin. Setelah selesai, mereka pun memanggil pemilik van tersebut. Pemilik van yang berperwatakan agak pelik itu terus membayar upah mereka tanpa meminta baki duit lebih. Mereka agak hairan dengan kelakuan pemilik van tersebut. Apabila masa untuk pulang, seperti biasa mereka akan mengemaskan segala peralatan mereka sebelum pulang. Dan Hazwan terus menuju ke arah vacuum tadi dengan harapan untuk mendapat hasil yang banyak pada hari itu. Ketika Hazwan membuka vacuum tersebut, semua shilling yang ada di dalam vacuum diambil. Ada sesuatu yang ganjil dan menarik perhatiannya. Apabila dia melihat bungkusan kecil seperti shilling itu masih ada di situ, dia tertanya-tanya apa yang ada di dalam bungkusan kain tersebut. Hazwan pun terus membuka bungkusan itu. Terkejut Hazwan apabila mendapati sebuah tanah dan tulang yang kecil berada di dalam kain itu. Dia terus mengikatnya kembali dan memasukkannya ke dalam poket bersama dengan hasilnya pada hari itu. Beberapa hari berlalu dan Hazwan tidak datang kerja. Nuh dan Avin mulai hairan kerana langsung tidak mendapat sebarang pesan WhatsApp daripada Hazwan. Mereka cuba untuk telefon namun tidak diangkat. Genap seminggu, Hazwan masih tidak datang bekerja. Pemilik van itu sekali lagi datang untuk mencuci kereta. Seperti biasa, Nuh menyapanya dan kali ini pemilik van tersebut kelihatan sangat gembira dan bercerita dengan
Setelah selesai membersihkan kereta, pemilik tersebut sempat memberikan tips kepada Nuh dan Avin. Sebelum beredar dari car wash itu, pemilik van tersebut berkata, Beritahu kawan kamu, terima kasih sebab dia sudi ambil tu barang. Saya berterima kasih betul sebab dia sanggup ambil tu barang. Ringan sudah beban saya rasa. Lepas dia sudah ambil tu barang. Beritahu dia terima kasih banyak-banyak. Avin dan Nuh pun berpandang sesama sendiri dengan kehairanan. Apa yang dimaksudkan orang itu mereka langsung tidak faham. Esokan harinya, Nuh melawat Hazwan di rumah kerana hairan sudah seminggu lebih Hazwan tidak turun bekerja. Ibu Hazwan menyambut Nuh dan apabila Nuh masuk ke bilik Hazwan, terkejut Nuh melihat Hazwan yang terlantar di atas katil. Nuh bertanya kepada Hazwan apa yang terjadi kepadanya. Kenapa dia boleh terlantar seperti itu dengan tangan yang bengkak dan penuh dengan luka-luka kecil? Hazwan pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Rupa-rupanya, kain yang diambil oleh Hazwan itu merupakan sebuah saka turun-temurun milik pemandu van itu. Saka tersebut sudah lama tidak diberi makan dan tidak bertuan. Saka tersebut sentiasa mencari tuan yang baru. Kebetulan Hazwan mengambil benda tersebut dan kemungkinan saka tersebut berfikiran bahawa Hazwan merupakan tuan yang baru. Menurut Hazwan, setiap malam dia akan terdengar satu suara orang yang berbisik-bisik kepadanya dan terdengar seperti guli yang jatuh di atas bumbung rumah. Berulang-ulang kali sehinggalah subuh. Apabila azan subuh berkumandang barulah bunyi itu hilang. Dan kemuncak gangguan yang dia alami adalah apabila dia melihat wajahnya di cermin berubah dan tangannya menjadi seperti itu kerana menumbuk cermin yang berada di kamar mandi. Apabila dia melihat rupanya yang berada di dalam cermin itu berubah kepada sesuatu makhluk yang berbulu tebal. Dan satu lagi, Hazwan cepat marah ketika itu. Mujurlah ada jiran mereka merupakan seorang Bilal, membantu Hazwan dan keluarganya untuk memutuskan gangguan saka tersebut. Kerana pada kemuncak gangguan, Hazwan meracau-racau dan tidak sedarkan diri. Lepas Bilal itu membantu mereka untuk memutuskan gangguan saka tersebut, barulah Hazwan mulai pulih. Nuh pun menceritakan kepada Hazwan apa yang dikatakan oleh pemandu van tersebut. Barulah mereka tahu mengapa pada mulanya pemandu van tersebut hanya berdiam pada mulanya dan bau yang mereka terhidu dari van itu berkemungkinan merupakan bau saka yang sentiasa mengikuti si pemandu van tersebut. Malam Samar Official.